Kita akan melihat reka bentuk pengajaran ataupun model reka bentuk pengajaran yang seterusnya, iaitu model AD. Baik, model AD melibatkan 5 langkah, iaitu analisis, design, develop, implement dan evaluate. Kita melihat satu persatu langkah-langkah AD ini. Baik, untuk langkah AD yang pertama, iaitu analisis. Antara perkara yang dilakukan dalam fasa ini adalah memperjelaskan. Model AD melibatkan 5 langkah, iaitu analisis, design, develop, implement dan evaluate. Baik, kita melihat satu persatu langkah-langkah AD ini. Baik, untuk langkah AD yang pertama, iaitu analisis. Antara perkara yang dilakukan dalam fasa ini adalah memperjelaskan. Model AD melibatkan 5 langkah, iaitu analisis, design, develop, implement dan evaluate. Baik, kita melihat satu persatu langkah-langkah AD ini. Baik, untuk langkah AD yang pertama, iaitu analisis. Antara perkara yang dilakukan dalam fasa ini adalah memperjelaskan. Model AD melibatkan 5 langkah, iaitu analisis, design, develop, implement dan satu media yang boleh membantu kita. Okay, dari segi design atau reka bentuk, kita akan menggariskan cara untuk mencapai matlamat pengajaran. Okay, antara elemen dalam fasa reka bentuk termasuklah menulis siapa yang hendak disasarkan, kepada siapa kita hendak tujukan pengajaran kita pada hari itu, ataupun siapakah target kita untuk kita hasilkan bahan pengajaran. Okey, menjalani analisis pembelajaran. Kita analisis pembelajaran. Yang kedua, menulis objektif dan ujian item. Memilih sistem penyampaian dan menyusun atur pengajaran. Dan kita melihat output dalam fasa reka bentuk akan menjadi input kepada fasa pembangunan. Di sini kita telah melihat apa, sebagai contoh, apa yang kita hendak hasilkan. Bagaimana pengisian dalam kajian kita, apakah pengisian yang kita hasilkan di dalam bahan pengajaran itu tadi. Okey, yang seterusnya adalah fasa pembangunan, iaitu development. Itu D yang kedua. Okey, dibina berdasarkan fasa analisis dan juga reka bentuk berdasarkan fasa A tadi dan D yang pertama tadi. Baik, tujuan fasa ini adalah untuk menghasilkan bahan pembelajaran. Develop, kita menghasilkan pembelajaran. Baik, semasa fasa ini dibangunkan langkah pengajaran, media, perisian yang bakal digunakan dalam pengajaran pelajaran lain juga diperlukan. Baik, fasa ini akan melengkapkan media-media yang akan dihasilkan. Semuanya akan digabungkan di dalam media yang telah dihasilkan. Baik, seterusnya adalah implementation, iaitu pelaksanaan, di mana apabila kita hendak melaksanakan sesuatu perkara, sesuatu ujian rintis terhadap ataupun pilot test perlu dilaksanakan kepada bahan tersebut. Kita uji terlebih dahulu bahan tersebut. Mungkin kita lihat pada kelas yang pertama, kita hasilkan sebagai rintis dahulu sebelum kita melaksanakan bahan tersebut pada kelas-kelas yang seterusnya. Okey, misalnya memilih sampel atau murid telah dipilih untuk mengadakan pilot test. Kita pilih beberapa pelajar dahulu untuk menghasilkan pilot test. Okay, seterusnya digunakan untuk kumpulan yang ramai berdasarkan pada panduan penggunaan yang telah disediakan. Okay, ini adalah dari segi implementation. Dan akhir sekali sudah tentulah seperti juga model issue tadi, perlu diadakan penilaian. Terdapat 2 jenis penilaian, iaitu yang pertama penilaian formatif dan juga penilaian summatif. Kita melihat di sini penilaian formatif dilakukan sepanjang proses pembangunan bahan serta bertujuan untuk meningkatkan serta memperbaiki tahap keberkesanan bahan yang telah dilaksanakan. Dan penilaian untuk summatif juga adalah untuk melihat pada keseluruhan bahan yang telah dihasilkan. Baik, saya disebut di sini satu kajian perlu dibuat untuk menilai sejauh mana objektif yang telah ditentukan sebelumnya telah tercapai setelah proses penggunaan perisian khusus tersebut telah dilaksanakan. Sekiranya objektif tercapai, teruskan. Sekiranya tidak tercapai, bahan perlu diubah sesuai atau dibangunkan bahan yang baru. Baik, itu adalah mengenai model AD. Itulah saja untuk 2 reka bentuk pelajaran ataupun 2 model yang melibatkan reka bentuk pelajaran, iaitu model Assure dan juga model AD. Baik, diharapkan ada
telah dapat memahami. Sekiranya masih lagi ada ragu ataupun terdapat perkara-perkara yang masih belum dapat dihuraikan dengan lebih jelas, anda boleh merujuk kepada pensyarah masing-masing dan melihat kepada nota yang telah disediakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.